Okay, saya sudah mulakan rakaman. Jadi sebelum saya start, mic check. So, semua boleh dengar saya tanpa melengahkan masa lagi. Hari ini sangat simple sahaja kelas kita. Sebab bab 8 ni dia sangat simple lah, dia sangat ringkas. So hari itu kita belajar pasal alloy. Okay, hari ini kita akan fokus kepada 8.2 dengan 8.3 iaitu kaca dan seramik lah. Okay, kaca dan seramik. Sekiranya saya auto left kau tak dengar, ya nah. Takut juga saya, line saya boleh timbul ketika hari ni. Alright. Okay, macam saya sebut saat ni, kita akan fokus kepada kaca dan seramik. Kaca dengan seramik ni, macam biasalah kita semua jumpa benda biasa dalam rumah kita. Ada semua. Okay, contohnya pinggir korel. Okay, satu perkara menarik tentang kaca dengan seramik ni adalah kalau kaca dengan seramik pecah, awak cuba perhatikan corak taburan kaca atas latar. Dia sedikit berbeza. Okay, macam saya lah, pengalaman peribadi saya, kalau kaca pecah, saya akan ingat sebab kaca dia banyak debu-debu halus. Tetapi, dan kaca ni dia tajam, mesti ada sini masuk dalam kaki. Tapi kalau seramik, saya tidak begitu takut sebab dia tak tajam macam kaca. Tapi masih lagi kalau ada budak kecil rumah, kaca atau seramik pecah, aku nak ingat lah. Okay, tak ada gambar pun. Subjek ni sangat simple. Bukan subjek. Bab ni sangat simple, sangat straightforward. Okay, so untuk pada hari ini, okay, kita akan fokus bagi bahagian kaca. Kita akan fokus kepada 4 item. Okay, kita akan fokus kepada maksud, sifat-sifat asas, jenis dan kegunaan kaca. Lepas tu seramik pula. Kita akan ada maksud seramik lah. Apa seramik tu? Okay, lepas tu cara pembuatan seramik. Okay, sifat asas seramik, pengelasan dan kegunaan. Macam kalau tengok cerita-cerita Hollywood, dia buat pottery tu kan, main tanah liat, lepas tu bila dia siap bentuk tanah liat tu dia bakar, seramik lah tu. Okay, ni kaca kalau suka tengok video kat Facebook, tengok pembuatan kaca di China. China banyak pembuatan kaca ni. So saya tengoklah dia bakar, lepas tu benda tu tengah merah, tengah panas tu dia bentukkan tu kaca. Okay, ni seramik. Seramik ni dia dalam keadaan tanah liat tu, kita bentukkan, lepas tu baru kita bakar. Tapi kaca dia tengah panas tu kita bentuk, lepas tu kita sejukkan. Itu beza kaca dengan seramik. Okay, kaca. Okay, maksud kaca, apa itu kaca? Kaca adalah pemanasan silika. Okay, silika atau silikon dioksida. Silikon dioksida, SiO2, bersama bahan-bahan kimia lain. Okay, kalau silikon dioksida tambah natrium karbonat jadi gapo. Lepas tu kalau dia tambah lagi benda-benda lain jadi gapo. Dia campuran yang berbeza akan menghasilkan jenis-jenis kaca yang berbeza. Contoh sini ada 4. Okay, kita ada kaca silika terlakur. Okay, kaca soda kapur, kaca borosilikat dengan kaca lambang. Okay, sebenarnya kalau tengok dekat nama-nama dia sendiri ni pun, okay, contohnya kaca silika terlakur, okay, kaca silika. So kaca ni ada SiO2. Okay, kaca soda kapur. Kaca wajib ada silika ni silikon dioksida. Jadi soda kapur ni automatik ada SiO2. Soda adalah macam baking soda lah kita duk guna kalau masak wakit tu. Okay, baking soda, natrium karbonat. Betul. Okay, natrium karbonat. Na2CO3. Dengar, dia ada satu lagi. Okay, kaca soda kapur ni dia ada 3. Silikon dioksida, natrium karbonat dengan kalsium karbonat. Okay, kalsium karbonat. Kita tulis sini CaCO3. Dia ada 3. Kemudian kita juga ada kaca borosilikat. Kaca borosilikat ni semua dalam lab. Kita guna kaca borosilikat. Okay, kaca borosilikat, so automatik. Kaca kita tahu ada silika, ada boro, maksudnya dia ada
boron. Dia ada boron oksida. Betul. Dan dia ada aluminium aluminium oksida. Betul. Al2O3. Kemudian kita ada kaca yang terakhir, itu ada kaca plumbum. Kaca plumbum ni plumbum lah. So dia ada silika. Okay, dia ada plumbum oksida, plumbum 2 oksida tambah soda. Soda tu natrium karbonat. Jadi sini kita tahu setiap kaca ada silika, semua ada silika, tetapi campuran bahan kimia yang berbeza menghasilkan pelbagai jenis kaca. Maksudnya tambah natrium karbonat, tambah soda, tambah kalsium karbonat, dia jadi kaca soda kapur. Kalau tambah boron oksida dengan aluminium oksida jadi kaca borosilikat. Kalau silika tambah plumbum 2 oksida tambah natrium karbonat akan jadi kaca plumbum. Okay? Dan sifat asas kaca, kenapa kita guna kaca ni? Okay? Sebab pertama dia penebat haba. Dia penebat haba. Sebab tu kita nak panah gapo-gapo dalam lab, okay? Kita ada beberapa item, tetapi lazimnya kita guna kaca borosilikat sebab dia tahan haba. Okay? Kemudian contohnya awak guna tabung didih. Tabung didih dibuat daripada kaca borosilikat. Tabung didih. Bentuk dia sama macam tabung uji, tetapi dia berbeza dari segi ketebalan. Kalau awak sempat pergi lab, awak boleh tengok tabung uji dengan tabung didih, awak cuba pegang. Awak boleh rasa kaca tu tebas kalau tabung didih. Tabung uji dia nipis sikit. Okay, jadi kalau katakanlah tak ada label, kalau katakanlah awak nak ambil alat tu tidak di label, awak cuba pegang. Okay, kalau dia rasa tebal, itu adalah tabung didih. Memang khusus untuk suhu tinggi. Okay, sifat asas yang kedua adalah penebat elektrik. Kita tahulah dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okay, dan yang ketiga dia kalis air. Of course lah, dia loop sinar. Kaca orang kita boleh tengok guna gelah. Awak minum jus orange, macam dari cerita Mak Saleh tu. Loop sinar. Lepas tu dia lengai secara kimia. Maksudnya dia tidak reaktif. Awak bayangkan kalau dia reaktif, awak duk minum air panas, awak duk minum air sejuk tu, ubah air, tiba-tiba ada bahan kimia lain lah. Masih lagi awak nak minum. Okay, jadi sebab itulah kita gunakan kaca bila ngidai air panas. Okay, sebab dia lengai secara kimia, dia tidak reaktif, dia tidak ada tindak balas. Katakanlah ni gelah, ubah air, okay, antara dinding gelah dengan air ni tidak berlaku sebarang tindak balas, dia lengai. Itu kelebihan kaca. Dan akhir sekali dia keras. Betul dia keras, tetapi dia rapuh. Maksudnya dia mudah pecah. Okay, kita pergi kedai-kedai, kita pergi Pasar Timur, kita beringat takut tepuh gapo-gapo, okay, kalau tepuh gapo-gapo kita pun jatuh. Okay. Okay, jenis-jenis kaca yang saya sebut sini lah. Okay, kita ada kaca silika terlakur, kaca borosilikat, kaca soda kapur dengan kaca plumbum. Okay, jadi jenis-jenis kaca ni di sinilah saya dah list out sini. Okay, kaca silika terlakur. Okay, kaca silika terlakur ni dia hanya ada silikon dioksida, dia tak ada campuran. Dia hanyalah silikon dioksida. O2 ni dua ni kecil tapi sebab saya buat dalam Canva, dia tak boleh nak ejah. Okay, SiO2. Tulis begini lah, SiO2. Okay, silika. Okay, lepas tu dia takat lebur tinggi. Of course lah, dia takat lebur dia tinggi. Sebab dia memerlukan suhu yang tinggi untuk melebur. Betul. Okay, sebab tu bila awak ubah air panas 100 degree Celsius, okay, tidak akan ada masalah. Okay, takat lebur silika terlakur ni dia tinggi, sekitar 1800 degree Celsius. Bayangkan tinggi tak tinggi suhu dia.
Okey, sebab tu dia mempunyai takat debu yang tinggi. Dan kaca silika terlakur ni dia guna dalam pembuatan kanta teleskop. Teleskop tu kan teleskop kan? Katakanlah teleskop kan dia macam gini kan. Ni tempat kita tengok kanta je tu. Kanta cermin dia tu. Dibuat menggunakan kaca silika terlakur. Dan kenapa kita gunakan kaca silika terlakur dalam pembuatan kanta teleskop ni? Sebab dia tidak mudah kecut atau kembang. Okay, dengan banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Contohnya, katakanlah orang nak tengok orang duduk di kutub utara, kutub selatan, Antartika, dengar Antartika lah. Okay, bayangkan kalau dia guna kaca mudah kembang, mudah kecut. Dia duduk perhati aurora, dia letak, lepas tu dia malam-malam dia perhati aurora apa semua tu, ataupun pusat-pusat kajian angkasa. Bayangkan sekiranya sejuk, kalau dia guna bahan kaca yang mudah kecut atau kembang, punahlah teleskop dia. Jadi saintis come out, saintis buat satu ciptaan kaca yang tidak kecut atau kembang. Jadi duduklah setahun pun teleskop tu tak punah. Jadi sebab tu kita gunakan kaca silika terlakur, sebab tidak berlaku pengecutan atau pengembangan yang banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Okey, seterusnya kaca soda kapur. Okey, kaca soda kapur ni ingatlah dia ada tiga perkara. Dia ada silikon dioksida, dia ada silika, dia ada soda dan dia ada batu kapur. Silika, soda dan batu kapur. Okey, SiO2 tambah Na2CO3 dan karbonat tambah kalsium karbonat. Tiga, kaca soda kapur ni dibuat daripada tiga perkara dan takat lebur dia sedikit rendah berbanding kaca silika terlakur. Kenapa? Sebab dia menggunakan soda. Soda ni, okey, macam dia sebut dalam buku teks muka surat 261, dia kata soda akan menurunkan takat lebur silika. Jadi bila tadi katakanlah silika ada SiO2, SiOO. Lo ni struktur dia sudah berubah sebab ada soda ni saat ni. Jadi bila struktur dia berubah, dia mengganggu takat lebur menjadi rendah. Jadi sekitar 1000 darjah Celsius. Tapi kalau nak compare dengan suhu waktu kita ni masih lagi dia tu tinggi lah, sebab 1000. Kita ni berapa je? 37. 37 pada merah. Jadi kaca ni, kelebihan kaca soda kapur ni, dia mudah dibentuk. Okey, dia mudah dibentuk. Jadi bila dia mudah dibentuk, kita guna dalam pembuatan botol dan jug. Jadi botol-botol air kaca, mok tubik ketika air raya tu, buat daripada kaca soda kapur. Okey, tetapi kelemahan dia adalah dia tidak tahan haba dan mudah retak. Okey, tidak tahan haba dan mudah retak. Maksudnya, katakanlah awak beli kaca, awak masuk tak. Lepas tu tengah panas-panas tu, awak pergi bubuh dalam peti. Dia akan pecah sebab berlaku kita panggil kejutan suhu, thermal shock. Jadi dia tidak tahan lah, dia mudah retak. Tidak tahan haba ni, contohnya kalau awak pernah saya live ke saat ni? Allah Akbar. Patutlah bunyi pun dia line saya terdelay turun 2-3 hari. Saya pun tidak tahu kenapa. Okey, kita sambung. Kaca soda kapur ni dia tidak tahan haba. Dia mudah retak. Jadi katakanlah air gelenggok 1000 degree Celsius, walaupun dia kata takat lebur dia 1000, walaupun takat lebur dia 1000, tetapi dia tidak tahan haba. Maksudnya air hok gelenggok 100 degree Celsius, kalau awak nak tuai, awak bubuh dulu air suhu bilik, air masak biasalah, bubuh dulu, lepas tu bawa bubuh air panas. Sebab kita takut berlaku, kita panggil thermal shock.
dia kejut. Mendadak dia berubah suhu dia. Jadi dia tidak tahan haba berbanding kaca silika terlakon. Kenapa dia berbeza dua ni? Sebab dia sudah ada soda yang telah pun merendahkan, yang mengganggulah, bagi saya kita panggil mengganggu struktur silikon dioksida ni. Ini kaca soda kapur. Kemudian kita ke kaca borosilikat. Kaca borosilikat ni nampak ada banyak. Dia ada silika, dia masih lagi ada soda, dia masih lagi ada batu kapur, tetapi dia sudah ada penambahan boron oksida dengan aluminium oksida. Sebab tu nama dia borosilikat. Ada boron campur silika. Kaca borosilikat. Ada 5 perkara. Ni ada satu je. Ada satu. Hanya ada silikon dioksida. Ni ada satu molekul lah, satu jenis molekul sahaja. Satu jenis sebatian. Ni ada 3 jenis. Tapi kaca borosilikat ada 5 jenis. Okey. Dan kaca borosilikat ni, buat apa kita banyak guna dalam pembuatan radas makmal? Sebab dia rintangan haba dia tinggi. Maksudnya, tinggi suhu yang diperlukan. Okey, tinggi suhu yang diperlukan untuk meleburkan itu sangat tinggi. Dan rintangannya resisten lah. Okay. Lepas tu dia tidak mudah retak. Sebab tu kita buat dia sebagai, kita gunakan dia dalam pembuatan radas makmal. Awak bayangkan kalau tengah panas naturally, tiba-tiba dia sampai satu tahap, barulah 80 degree Celsius dia retak. Bahayalah kepada awak. Sebab awak boleh makmal. Jadi sebab itu saintis ejah daripada soda kapur ni, dia tambah lagi 2. Dia tambah boron oksida dengan aluminium oksida, menjadikan kaca ini sekarang rintangan haba dia tinggi dan dia tidak mudah retak. Okey, seterusnya kaca plumbum. Kaca plumbum ni 3 je. Okey, hanya ada silika, ada soda dengan plumbum oksida. Plumbum 2 oksida. Okey, dan kaca dia lebih lembut. Dia lembut tetapi dia tumpat. Okey, tumpat. Kenapa tumpat? Sebab dia berat. Okey, dan dia bila dia berat, okey, kita menggunakan kaca plumbum dalam pembuatan prisma. Saya rasa dalam lab fizik ada prisma ni. Kalau awak berkesempatan jelah tengok prisma tu. Okey, kaca plumbum tu. Dan kaca plumbum ni kenapa awak guna buat prisma? Sebab dia indeks pembiasan dia tinggi. Awak nak tengok cara buat rainbow dengan mudah, awak gunalah prisma tu. Minta dengan Cikgu Rahimah. Cikgu nak tengok prisma. Ini sahaja kaca. Kaca ni kan awak kena ingat adalah kegunaan dia lah. Paling penting kegunaan. Kegunaan lah. Lepas tu mungkin kalau awak boleh ingat komposisi dia. Maksudnya ni kaca silika terlakon ni silikon dioksida. Kaca soda kapur ni ada silika, soda dengan batu kapur. Kaca borosilikat ada 5. Dan kaca plumbum ada silika, soda dengan plumbum 2 oksida. Ini dah kaca. Okey, kaca awak kena ingat sifat asas kaca dengan jenis-jenis kaca. 2 ni item penting. Tapi kaca jarang. Dia popular juga dalam SPM tapi tidak sepopular alloy. Alloy lebih popular. Okay, next kita beralih kepada seramik. Seramik ni banyak sikit je. Tapi tidaklah. Tapi masih lagi simple. Okay, maksud seramik ni pekerjaan yang terdiri daripada bahan bukan organik, atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil inorganic. Bukan not organic, tetapi inorganic. Inorganik dan bahan bukan logam. Okay, itu maksud seramik. Dan cara pembuatan dia, macam kita awal-awal tadilah, dia bentuk dulu, okay. Dia capur tanah liat saat ni, capur dengan air. Lepas tu bentukkan dia, kat nak bentuk lagu mana pun. Okay, lepas tu nak corak-corak guna pisau, luki. Bila siap, okay, awak akan keraskan dia dengan menggunakan kaedah pembakaran pada suhu yang tinggi. Dia seramik ni macam buat pizza. Buat, kita bakar. Jadi dia kering. Okay, kalau awak tengok dalam buku teks, muka surat 200 meter 3 lah.
Okey. Pembuatan seramik tradisional ni dia ada kaolin, dia tulis Al2 O3 aluminium oksida. Okey, lepas tu dia ada titik 2 silikon dioksida, titik 2 H2O. Okey. Kalau sekiranya awak terjumpa sesuatu yang ditulis gini, dia buat noktah lepas tu dia 2 H2O, maksudnya benda ni dikeringkan. 2 H2O. Dia ada dalam struktur tu dia ada, tetapi dia telah pun dikeringkan. Dia bukan dalam berbentuk pepejar. Sebab itulah kita tahu seramik ni dia menggunakan kadar pembakaran pada suhu yang tinggi. Saya kata dia macam pizza. Okey, kaolin yang dibentuk ketika dia capung air, cair, lepas tu kita keraskan dengan bakar dia pada suhu yang tinggi. Dan kenapa? Apa istimewanya seramik ni? Okey, dia ada 6. Okey, ada 6 sifat asas. Dia lebih kurang dengan kaca, tetapi ada sedikit perbezaan. Sikit lah. Okey, seramik dia penebat haba. Of course, dia tidak mengalirkan elektrik. Okay. Dia tidak mengalirkan elektrik. Dia penebat haba dengan elektrik dua-dua. Okay, sebab tu kalau awak tengok cerita-cerita Mak Saleh kalau nak tengok orang kata di fine dining makan ada 5 makanan tu, cicip tu, dia akan guna pinggan mahal. Mahal selalunya dia buat daripada seramik. Kadang-kadang ni dekat Itali, saya tak ingat nama restoran tu, dia memang tempoh khas, dia design khas pinggan gelas semua untuk restoran tu. Sebab apa? Sebab dia boleh dibuat. Dia ditempah dengan kedai ni lah, kedai pottery. Jadi orang tu buat lah. Jadi sebenarnya bila restoran tu makin, kita panggil high end, makin kelah, selalunya pinggan dia tak sama dengan pinggan restoran lain. Sebab dia ditempah seramik yang khas. Ditempah di kedai seramik. Tu kehebatan seramik ni. Okay, seramik ni, kalau of course lah penebat haba Lebih nak makan, kalau sama makin dia panas, dia berpanas, makan lagu mana kita. Okay, lepas tu dia penebat elektrik, dia tidak mengkonduksikan elektrik. Bayangkan makin dia berkuah, kalau benda tu mengalirkan elektrik, awak kena shock. Dan dia rintangan haba tinggi lah, of course lah. Dia tahan panas. Rintangan haba tinggi ni tahan panas. Okay. Dan dia lengai secara kimia lah, lebih kurang dengan kaca saat ni. Dia tidak reaktif, dia keras dan kuat, tetapi dia mudah pecah. Dan seramik ada 2 jenis, iaitu seramik tradisional dengan seramik termaju. Okey, apa itu seramik tradisional? Okey, seramik tradisional dia terbuat daripada tanah liat seperti kaolin. So inilah saya tulis aluminium oksida, titik silikon dioksida, titik air. Ni kaolin Al2O3 titik 2 silikon dioksida dengan 2 mol air. Lepas tu campuran tanah liat kaolin ni dan air dibentuk dan dibakar pada suhu yang tinggi dan digunakan dalam pembuatan seperti buat batu bata. Batu bata kalau awak biasa tengok lah, dia warna oreng-oreng warna koko tu. Hak tu buat daripada seramik daripada tanah liat. Bukan hak warna warna kelabu tu. Itu bukan. Itu dia guna semi. Batu bata. Batu bata ni dia mahal sikit. Kalau tak silap saya sama sebutir. Kalau hak semi warna kelabu tu 25 sen sebutir. Dia lebih mahal. Bila benda tu payah nak buat, dia makin mahal. Ataupun tembikar. Inilah tembikar saya kata cerita Mak Saleh tu. Buat tembikar main tanah liat tu. Lepas tu bentuk-bentuk dengan pisau bakar. Jadilah pasu ko, jadilah pinggan ko, pinggan mangkuk. Itu seramik tradisional. Kemudian kita ada seramik termaju. Seramik termaju ni kita gunakan kebanyakannya dalam industri pembuatan besar-besaran. Bukan industri domestik macam ni. Ini industri domestik. Okay, seramik termaju ni dia terbuat daripada bahan bukan organik seperti oksida,
karbida dan nitrida. Okay, kebanyakan komposisi seramik ni dia terdiri pada sebatian logam, dia tiga. Okay, sebatian logam iaitu dia menggunakan aluminium. Okay, saya tulis bawah ni. Sebatian logam. Okay, dia menggunakan aluminium oksida atau dia menggunakan sebatian bukan logam. Merahnya. Okay, kata saya sebatian bukan logam, dia menggunakan titanium karbida dan last sekali separa logam iaitu separa logam itu dia menggunakan silikon karbida. Inilah kalau tengok dalam buku teks muka surat 262. Contoh bahan yang membentuk seramik. Okey, berbeza seramik dengan kaca ni. Okey, dan seramik termaju ni dia rintangan haba dan lelasan yang tinggi. Dia tahan panas dan lelasan tinggi ni maksudnya dia payah menelah. Okey, kalau awak tengok bagi murah kan mudah menelah. Kalau kena panas sejuk jadi menelah gitu. Okey, seramik termaju tidak. Okey, dia lelasan dia tinggi. Kadar lelasan dia tinggi. Lepas tu dia juga lengai secara kimia lah. Of course lah, dia tidak reaktif serta memiliki sifat superconductivity. Superconductivity di mana dia rintangan elektrik dia menghampiri kosong. Dia boleh mengalirkan arus pada dia mengalirkan elektrik banyak tetapi elektrik dia tapi suhu dia hampir kosong. Macam alloy itu kan saya cerita itu. Dia tak ada rintangan elektrik pada suhu yang rendah bukan saya. Rintangan elektrik dia menghampiri kosong. Dan contoh dia silikon termaju ni adalah silikon karbida lah. Saya guna cekera pemotong tu, cekera pemotong. Cekera pemotong macam dalam muka surat 264. Ataupun cekera brake. Ni saya sebagai seorang perempuan saya jagalah tengok benda ni kan. Kalau siapa mau pergi bengkel mungkin lah kot boleh jumpa. Dan last sekali cincin tungsten karbida. Cincin tungsten karbida ni dia keras. Seramik termaju turut digunakan untuk membuat cincin tungsten karbida kerana sifatnya yang keras dan tahan lelasan. Dia lain sikit kalau aku rasa seramik tradisional ni dia kita banyak guna dalam kehidupan seharian macam rumah, hiasan, itu tradisional, seramik tradisional. Tapi bila dia pergi kepada benda kita nak guna kanah-kanah, kereta ke apa semua, kita menggunakan seramik termaju. Ni muka surat 263. Dia ada cerita sikit kenapa kenapa seramik ni mempunyai sifat-sifat penebak haba, penebak elektrik, rintangan haba dia tinggi, dia lengai secara kimia, keras kuat dan dia mudah pecah. Kenapa? Sebab dia diikat oleh ikatan ion dan ikatan kovalent. Maksudnya dia campuran. Sebab dia terdiri daripada bahan bukan organik dengan bahan bukan logam. Maksudnya antara bahan bukan organik ni mungkin terjadi ikatan ion dan bahan bukan logam terjadinya ikatan kovalent. Jadi dia ada campuran. Campuran ikatan kovalent dan ikatan ionik. Sebab itu dia melebur pada suhu yang tinggi. Banyak tenaga yang diperlukan untuk pecahkan ikatan tu. Jadi dia rintangan haba dia tinggi. Dia keras dan tahan mampatan. Apabila kita kenakan daya, apabila dikenakan daya, kalau saya lukis atom. Atom. Bila kita kenakan daya, dia tidak mudah menggelongsor. Sebab tu dia keras dan kuat. Tetapi apabila kita kenakan daya tu, ikatan tu pecah. Tenaga daripada daya ni yang akan memecahkan ikatan, sebab tu dia mudah
pecah. Sebab tu bila dia jatuh, dia tak ada lah macam tank jadi kemek gitu, tak ada. Dia bukan kemek, dia keras sebab daya tu dia tidak menggelongsor. Cuma apabila kuat dah tenaga tu, okey, dia akan pecah sebab ikatan antara atom-atom ni putus. Yes, tenaga daripada daya itu akan digunakan untuk memecahkan ikatan antara atom. Oleh itu, seramik bersifat rapuh dan lemah terhadap regangan. Sebab itulah bila terembah atas latar, dia tidak kemek tetapi dia pecah. Okey, dan kenapa dia tidak dia ni penebat elektrik, penebat haba, sebab dia tidak mampu mengkonduksikan. Dia tak ada ruang. Okey, dia tiada ruang untuk elektron-elektron bergerak bebas, sebab itu dia tidak mengkonduksikan elektrik. Okay, kenapa? Walaupun dia ada sebatian ion, tapi dia ada sebatian kovalen. Okey, dia maksudnya katakanlah sini mungkin ikatan ion, sini mungkin ikatan kovalen. Jadi elektron tak boleh nak pergi sini sebab sini ikatan kovalen. Ikatan kovalen tidak mengalirkan elektrik. Itu je. Simple, sangat simple. Dan aplikasi penggunaan seramik. Saya katakanlah seramik ni, dia kita gunakan dalam perubatan. Kita gunakan seramik zirconia, implan gigi. Semi gigi. Seramik zirconia. Lepas tu seramik alumina. Buat tulai lutut secara artificial. Lihat macam accident kalau lutut dia penuh dah, doktor ganti tulai lain. Jadi bila doktor ganti dengan tulai lain, doktor menggunakan seramik alumina. Kalau tengok nama kau tahu dah ni, zirconia, maksudnya dia ada unsur zinc. Tapi zirconia tu dia mungkin ada lagi lah bahan-bahan lain. Kalau seramik alumina, kalau berarti alumina, maksudnya dia mungkin ada aluminium dalam seramik ni. Dan seramik juga turut digunakan dalam pembuatan alat MRI. Alat MRI ni, kalau ada siapa-siapa pernah tengok tak? Alat MRI ni. Pernah tengok tak? Adam? Betul. Dia macam terowong tu kalau awak tengok cerita-cerita Mak Saleh, dia nak scan kepala lah selalunya. Dia ada terowong. Saya lukis sikit lah. Dia ada terowong. Dia ada katil gitu. Dia katil, awak akan berbaring atas katil ni. Tahu awak akan masuk dalam terowong tu. Alat dia gitulah lebih kurang. Awak akan masuk dalamnya, awak duduk dalam ni. Bagi orang-orang yang ada penyakit takut sempit, klaustrofobik, dia agak mengerikan sikit lah. Saya cuba cari gambar MRI, saya ada. Jadi seramik digunakan dalam pembuatan mesin pengimejan resonance magnetik. Awak nak sebut. Kenapa? Kenapa dia gunakan seramik? Sebab saat ni lah, macam saya sebut saat ni, seramik ni dia boleh bersifat dia memiliki sifat superconductivity. Dia ada magnetik pada rintangan elektrik. Rintangan elektrik dia hampir kosong. Jadi kita orang guna dia macam saya cuba carilah gambar tu. Sekejap. Tunggu. Tunggu sebentar. Alamak.